السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan, dapat kita bersama pada pagi yang mulia ni menyambung lagi perbahasan daripada risalah Da'awat Al-Anbiya ataupun rintihan para Nabi. Perbahasan kita sebelum ini ialah daripada doa Nabi Yusuf alaihi salam, iaitu pada muka surat 148. Dan perbahasan doa Nabi Yusuf ni ada dua. Ia letakkan doa yang pertama dan juga doa yang kedua. Sebelum ni kita dah bahas doa yang pertama. Doa yang pertama pada muka surat 148, dia datangkan dua ayat daripada surah Yusuf, iaitu ayat yang ke-33 dan juga ayat yang ke-34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilayhinna wa akum minal jahilin. Itu ayat yang ke-33. Allah Ta'ala letakkan doa Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf kata, rabbis sijni ahabbu ilayya, wahai Tuhanku, penjara adalah lebih disukai padaku dari apa yang mereka mengajak aku kepadanya. Wa illa tasrif anni kaidahunna, dan jika tidaklah engkau memalingkan dariku rancangan jahat mereka, asbu ilaihinna wa akum minal jahilin, nescaya aku akan cenderung kepadanya dan akan menjadilah aku daripada kalangan orang-orang yang jahil. Fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaidahun, maka Tuhannya telah memperkenankan baginya, lalu dia telah memalingkan daripadanya rancangan jahat mereka. Innahu huwas sami'ul alim, sesungguhnya dialah Tuhan yang maha mendengar dan maha mengetahui. Jadi pada bahagian pertama doa ini, Allah Azza wa Jalla cerita tentang apa yang diminta oleh Nabi Yusuf supaya dia diselamatkan daripada fitnah. Fitnah dengan bahasa yang lebih luas. Sebab dalam masyarakat Melayu kita ni, bila mana kita sebut fitnah, dia akan nampak fitnah pada satu bahagian yang kecil, iaitu mengadu domba. Dalam hadis Nabi sebut, la yadkhulul jannatu nammam, tidak masuk syurga orang yang mengadu domba. Sebahagian riwayat kata la yadkhulul jannatu qattat, tidak masuk syurga orang yang mengadu domba. Nammam dan qattat, dua-dua dalam bahasa Melayu maksudnya mengadu domba. Tapi fitnah tu lebih luas. Kalau tengok dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut al-fitnatu asyaddu minal qatl, fitnah itu lebih besar dan bahaya berbanding pembunuhan. Fitnah apa yang dimaksudkan dalam tu? Kesyirikan, kecelaruan. Ianya semua benda yang duduk dalam fitnah. Termasuk fitnah yang nak digambarkan pada doa bahagian pertama ni ialah fitnah perempuan, fitnah syahwat. Fitnah syahwat lah yang lebih tepat, bukan fitnah perempuan, sebab kecenderungan satu orang kepada benda-benda yang disebut sebagai perhiasan dunia. Dan perempuan termasuk daripada perhiasan dunia,
Seperti mana yang Tuhan sebut dalam Al-Quran juga, zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa. Allah Ta'ala hiaskan dalam hati satu orang, dia ni cenderung dan suka kepada perempuan, dan kalau perempuan dia suka kepada lelaki. Wal banin, anak-anak dan juga pengikut-pengikut. Kemudian Allah Ta'ala sebut khailil musawwamah, kuda yang bertanda, harta yang bertimbun-timbun. Itulah contoh kecenderungan manusia terhadap dunia. Dalam doa ni Nabi Yusuf dia minta pada Allah supaya dia selamat dengan dimasukkan ke dalam penjara. Sebab pada pandangan Nabi Yusuf, penjaralah yang paling tepat untuk menyelamatkan diri. Kalau kita pada zaman sekarang ni, adakah betul kita nak kena minta masuk penjara? Tak betul lah. Sebab dalam penjara pun belum tentu lagi kebaikan tu ada. Cuma kalau tengok kehidupan para ulama, kehidupan para nabi ni dengan penjara dia tak jauh. Sebab tu kalau tengok Nabi Yusuf di penjara, dan selepas pada tu orang-orang lain pun di penjara. Imam Ahmad bin Hanbal dan juga tokoh-tokoh yang terkemudian zaman kita ni, antaranya Prof Hamka tu juga antaranya di penjara. Dan bila mana di penjara, mereka menghasilkan karya-karya yang hebat waktu di penjara. Jadi kadang-kadang penjara tu walaupun dari segi luarannya nampak seperti sebuah tahanan, tapi kadang-kadang ianya lebih selamat pada fitnah. Bahkan kalau kita teringat awal-awal Covid dulu, sebelum kluster penjara ni ada, masjid-masjid ni duk solat jarak, dalam penjara lah yang solat rapat lagi. Masa tu, lepas daripada benda tu masuk dalam penjara, dia jadi asing balik. Cuma nak katanya ialah Nabi Yusuf melihat dengan pandangan dia. Dan kita kena tahu Nabi Yusuf ini seorang Nabi, dan sudah pasti dia ada satu kelebihan berbanding orang biasa. Dan Nabi Yusuf ni seorang yang sangat teliti. Berdasarkan ayat keempat surah Yusuf, ketika mana dia bermimpi. Dalam mimpi dia melihat apa yang kita tengok dalam ayat tu, idh qala yusufu li abihi inni ra'aitu ahada asyara kaukaba. Aku melihat 11 bintang, wal qamara, bulan, wasyamsa, matahari, ra'aituhum li sajidin. Aku melihat semua sekali itu, kepada aku dia sujud. Para ulama sebut ayat ni menunjukkan pertama mimpi, yang kedua sifat teliti yang ada pada Nabi Yusuf, iaitu dia ingat berapa bilangan bintang yang dilihat dalam mimpi. Sebab manusia bila mana dia bermimpi, dia jarang boleh ingat bilangan. Sebab ianya satu alam luar daripada kesedaran akal kita. Kita separa sedar pada waktu tu. Jadi kalau dalam alam separa sedar pun dia boleh teliti benda tu, maknanya itu satu benda kelebihan luar biasa yang ada pada satu orang manusia. Jadi dia dah teliti tengok keadaan di Mesir. Dia kata yang paling selamat pada fitnah perempuan dan fitnah-fitnah yang lain ialah di penjara. Sebab tu dia sebut dengan jelas, Rabbis sijnu ahabbu ilayya. Wahai Tuhan, penjara lebih aku suka daripada apa yang diorang ajak aku kepadanya, iaitu melakukan hubungan secara bebas. Maknanya penzinaan secara bebas. Saya nak sebut sini ialah pada ayat 33 tu, Nabi Yusuf dia sebut dalam doa tu, wa illa tasrif anni kaidahun. Kalaulah bukan kerana rahmatmu, kamu jauhkan aku daripada benda ini, iaitu daripada zina ini, asbu ilaihinna, aku pasti akan cenderung terjatuh ke dalam tu. Seorang Nabi takut terkena dengan syahwatnya fitnah zina. Kalau seorang Nabi ada kebimbangan itu, maka kita yang bukan Nabi ni berkali ganda kena ada kebimbangan itu. Sebab tu kalau tengok dalam syarah ni, dia ada letakkan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim, iaitu Nabi kata, ma taraktu ba'di fitnatan, tidak aku tinggalkan ataupun tidak ada benda yang lebih berat selepas daripada kewafatan aku ni, fitnah kepada umat aku, adarru 'ala rijali minal nisa, lebih berat berbanding fitnah satu orang lelaki terkena fitnah dengan perempuan. Itu yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu perbahasan pada doa pertama sebelum ni. Kesimpulannya ialah bila mana kita berhadapan dengan dua kemudaratan, ambillah kemudaratan yang paling kecil supaya kita tidak orang kata apa, menjual prinsip dan melanggar syariat. Contoh, kita duduk pada satu situasi, kita nak kerja di satu tempat,
di dua, dapat dua tawaran satu tempat. Satu tempat ni gajinya elok, semua elok, tapi kita terpaksa consider dengan beberapa benda yang langgar syariat. Ada satu tempat lagi gajinya biasa saja, tapi dari segi syariatnya, dari segi pengamalannya okey. Di mana tuan-tuan akan letak diri tuan-tuan untuk pilih benda tu? Kalau atas nama agama, kita akan tengok kecenderungan ia ialah memelihara agama tu sendiri. Walaupun kita kurang dapat kelebihan bayaran ke apa semua, tapi keberkatan itu lebih baik. Cuma nak beritahu kepada kita bahawasanya inilah contoh doa. Dalam masa yang sama, berdoalah pada Allah Ta'ala supaya kita menjadi orang yang terbaik dalam membuat pilihan. Okay. Kemudian perbahasan kita yang doa yang kedua. Sambungan kita pada pagi ini adalah doa yang kedua. Doa yang kedua, muka surat 153. Muka surat 153, doa yang kedua. Kita baca sikit apa yang disebutkan oleh penulis. Allah Ta'ala berfirman pada konteks ucapan Nabi Yusuf pada penghujung kisah baginda. Rabbi qad ataitani minal mulk wa 'allamtani min ta'wilil ahadith fatiras samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ini ayat 101 di ujung-ujung dah surah Yusuf. Surah Yusuf ni ada 111 ayat. Okay. Allah Ta'ala sebut antara doa Nabi Yusuf di hujung, penghujung cerita. Okay. Rabbi qad ataitani minal mulk. Wahai Tuhan, benar-benar engkau telah mengurniakan kepadaku sebahagian daripada kuasa memerintah. Wa 'allamtani min ta'wilil ahadith, dan engkau telah mengajarkan aku sebahagian daripada interpretasi peristiwa, iaitu ilmu takbir mimpi. Fatiras samawati wal ard, engkaulah pencipta langit dan juga bumi. Anta waliyyi, engkaulah pelindungku. Fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Tawaffani muslima, maksudnya engkau jadikanlah aku ini sentiasa dalam keadaan muslim. Engkau akhirilah jangka hayat yang diberikan kepadaku dalam keadaan menyerah diri. Musliman dengan makna menyerah diri. Wa alhiqni bis salihin, dan engkau satukanlah aku dengan orang-orang yang saleh. Okay. Kalau kita perasan doa ni, dia ada persamaan dengan satu ayat dalam Al-Quran. Saya tak ingat sebab saya teringat tiba-tiba, iaitu doa yang Allah Ta'ala ajar bila mana satu orang tu dah cukup usia 40 tahun ke atas. Balagha arba'ina sanah, bila mana dah sampai usia 40 tahun, ada doa yang dalam Quran sebut, saya tak ingat surah mana, nanti kena cek balik. Cuma doa tu dia punya persamaan dia sama dengan doa Nabi Yusuf ni dari segi kalimah-kalimah dia, iaitu menyebut beberapa nikmat yang dah Tuhan beri pada kita sepanjang usia yang dah kita lalui, hampir dekat dengan setengah abad tu. Okay. Jadi Nabi Yusuf pada waktu ni dia sudah berada pada tahta satu orang yang tinggi pangkat dia. Maknanya duduk pada kedudukan yang tinggi lah. Dia satu orang yang digelar sebagai pemegang khazin, pemegang perbendaharaan negara. Dalam bahasa orang kata apa, bahasa sekarang kita sebut sebagai menteri keuangan lah, orang yang pegang perbendaharaan negara, yang mengawal perbendaharaan negara di Mesir. Dan di Mesir pada waktu ini ialah pada zaman pemerintahan satu orang raja yang bukan berbangsa Mesir tu. Kita dah sebut dia bukan bangsa Mesir sebab dia guna perkataan mulk. Mulk ni ialah satu gelaran yang digunakan oleh raja yang bukan berbangsa Qibti di Mesir. Sebab kita tahu Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Yusuf lagi awal. Lepas pada tu baru datang Nabi Musa. Kita baca surah Ghafir, kita akan tengok satu orang lelaki, rajulun yaktumu imanahu. Dalam surah Ghafir ni ada satu ayat bila mana Nabi Musa ni dia berdebat dengan Firaun, berdebat dengan Firaun, tiba-tiba keluar satu orang daripada kerabat Firaun yang dah lama pun percaya dengan ajaran Nabi Musa ni. Rajulun yaktumu imanahu. Dalam Quran kata satu orang lelaki yang telah menyembunyikan iman dia yang cukup yang lama, dalam waktu yang cukup lama. Dia percaya ajaran Nabi Musa. Dan dikatakan dalam sebahagian riwayat Israiliyat, dia inilah yang bakal naik tahta kalau Firaun ni tidak ada. Okay. Dia kata pada Firaun pada waktu tu, sebelum pada tu Nabi Musa berdoa, wahai Tuhan, engkau berikan aku kekuatan
untuk aku menghadapi Firaun. Allah Ta'ala mustajab doa Nabi Musa. Yang membantu Nabi Musa bukan pengikut Nabi Musa, tapi orang yang berada di pihak Firaun. Sehinggalah lelaki ni yang dikatakan orang rapat dengan Firaun dan bakal mengganti tahta Firaun, dia kata pada Firaun, dia kata, bukankah apa yang Musa sebut tu sama macam apa yang Yusuf sebut dulu? Dia tersebut nama Nabi Yusuf. Maknanya dia satu orang lelaki yang very good knowledge, dia ada general knowledge yang bagus. Satu orang yang bakal naik jadi raja, dan dia ada satu pengetahuan, dan dia tengok, dia buat kajian daripada zaman lampau sampai ke zaman Nabi Musa, dan dia argue Firaun. Dia kata, adakah kamu nak bunuh satu orang lelaki yang hanya mengatakan Tuhan dia Allah dan dia tak iktiraf kamu sebagai Tuhan? Yang kata tu bukan pengikut Nabi Musa. Yang kata tu ialah orang kanan, orang rapat dengan Firaun. Satu benda yang mengejutkan Firaun pada waktu itu. Cuma nak katanya dia sebut nama Nabi Yusuf. Sebab tu dari segi kronologi, Yusuf lagi awal berbanding Musa. Dan kalau kita tengok dari segi sejarah tamadun dunia ni, memang berlaku pergolakan di antara raja yang memerintah Mesir dengan orang Kipti yang merupakan penduduk asal kawasan itu. Sehingga dia orang ambil balik pemerintahan itu dan diperintah oleh bangsa sendiri. Lalu diberilah dia orang punya sistem pangkat tu Fir'aun. Fir'aun itu ialah pangkat bagi raja berbangsa Kipti di Mesir. Dan dalam sejarah Fir'aun ni, dia ada fasa-fasa Fir'aun yang sudah mulai lunak dengan ajaran Tauhid. Cuma yang paling kepala masam sikit ialah dengan Nabi Musa tu lah, yang duk mengaku Tuhan. Sebab zaman tu lah yang paling maju dan yang paling besar tamadun Mesir purba. Dia menjangkaui sampai kepada Sudan, sampai kepada beberapa negara Afrika yang lain. Dalam erti kata lain, sepanjang-panjang sungai Nil mengalir, itulah tapak kawasan kerajaan dia. Sebab sungai Nil ni dia melentas beberapa buah negara. Cuma hari ni kita sinonim nampak Nil itu di Mesir. Dan Nil itu ada Nil putih, Nil hitam, dia ada pembahagian dia lah. Okay. Cuma nak katanya ialah, ini ialah bahagian daripada sejarah yang kita kena tahu. Supaya kita akan nampak yang zaman Nabi Yusuf tu memerintah Mesir juga, tapi bukan bangsa penduduk asal di situ. Yang zaman Nabi Musa pun berlaku di Mesir, tapi ianya ialah satu orang raja daripada keturunan bangsa asal di situ. Okay. Pada ayat ni Allah Ta'ala sebut bagaimana Nabi Yusuf dah dapat tempat kedudukan yang tinggi. Maknanya dia orang dah dapat satu kedudukan jadi perbendaharaan, pegang perbendaharaan negara. Macam kita sebut tadilah, Menteri Keuangan apa semua, dia yang kawal keluar masuk dana apa-apa semua ni, yang urus. Okay. Waktu ni Nabi Yusuf dia minta, dia berdoa pada Tuhan, qad ataitani minal mulk, kamu dah beri kepada aku minal mulk. Perkataan min itu dengan makna tab'id, sebahagian daripada kekuasaan, bukan semua lagi. Yang dapat semua kekuasaan ni ialah Nabi Sulaiman. Dia cuma dapat sebahagian kekuasaan sebab memang orang yang pegang duit keluar masuk negara ni, dia sebahagian dah daripada Perdana Menteri hakikatnya. Sebab tu kalau tengok dalam pemerintahan negara, hatta Malaysia kita ni pun, orang yang duduk di tampuk Menteri Keuangan ialah orang yang boleh make decision, orang yang boleh mengubah, orang kata apa, arahan ataupun apa-apa saja keputusan daripada Perdana Menteri. Sebab tu sinonim setengah-setengah negara, Perdana Menteri tu jugalah Menteri Keuangan, orang yang sama. Sebab senang, dia nak kawal satu je. Tapi zaman Nabi Yusuf ni tak, yang raja tu raja, yang kawal pemerintahan tu orang lain. Okay. Dan dia sebut lagi nikmat Tuhan, dia kata allamtani min ta'wil al-ahadith, kamu telah ajar pada aku ta'wil al-ahadith. Aku boleh nampak daripada mimpi satu orang ni apa yang akan berlaku. Ini ilmu takbir mimpi yang tidak diperturunkan kepada orang lain, melainkan hanya atas nama testimoni saja. Itu bahasa yang saya boleh gunalah untuk bagi nampak mudah sikit. Ilmu takbir mimpi ni kebanyakannya datang pada Nabi dan para sahabat ambil. Kalau Nabi Muhammad ni para sahabat ambil. Sebab tu kalau tengok dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dia ada kitabur ru'ya, iaitu kitab takbir mimpi. Kitabur ru'ya ataupun kitabut ta'bir adalah Sahih Bukhari. Dalam tu diletakkan hadis-hadis tentang Nabi mimpi, sahabat mimpi, Nabi takwil. Dan kau tengok dalam kehidupan Nabi Muhammad ni, lepas subuh macam ni,
Nabi ni dah selesai wirid apa semua, kalau ada sahabat yang masih menunggu dalam masjid untuk dengar hadis patah dua pada Nabi, sebelum Nabi cerita hadis yang luar daripada bab lain, Nabi akan tanya, man minkum ra'ar ru'ya, siapa di kalangan kamu semalam bermimpi? Ini kebanyakan hadis sebut macam tu. Nabi tanya, ada siapa-siapa yang mimpi semalam? Mimpi apa-apa pun dia akan cerita pada Nabi, Nabi akan takbir. Kalau tak ada orang mimpi, Nabi akan cerita kalau Nabi bermimpi sesuatu. Itu kita boleh tengok dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Sebab apa? Sebab memang kebanyakan bangsa di dunia, tak kira apa etnik dia, apa kecenderungan agama dia, mereka menjadikan mimpi ini sebagai satu pedoman kehidupan. Dia bangun pagi, dia nak start kehidupan dia, dia mencari-cari jawapan daripada mimpi yang dia lalui. Dan mimpi ni kita dah sebut, dia ada beberapa jenis. Pertama dalam Quran sebut adghasu ahlam. Yang ni tak boleh pakai. Adghasu ahlam ialah khayalan sebelum tidur terbawa-bawa sampai dalam mimpi. Yang ni tak pakai. Dan yang kedua ialah mimpi yang baik, yang ketiga ialah mimpi yang buruk. Dalam hadis Nabi sebut mimpi yang baik itu ialah bahagian daripada kenabian ataupun wahyu. Mimpi orang saleh yang baik. Dan mimpi yang buruk itu datang pada syaitan. Kalau terkena pada kita, kita ludah belah kiri, adalah dia punya tata cara dia. Cuma nak katanya mimpi tu dia ada beberapa section bahagian dia. Cuma mimpi tidak ditolak secara 100% dalam agama Islam. Sebab tu dalam Quran dia ada surah yang menceritakan tentang pendetailan perbahasan tentang mimpi. Mimpi Nabi Yusuf, dia tengok 11 bintang, matahari, bulan sujud pada dia. Jawapan dia bila? 30 tahun lepas pada tu baru dapat jawapan. Antara tokoh yang besar dalam bab mimpi ni ialah Ibn Sirin, Muhammad Ibn Sirin. Ini seorang tabi'in. Muhammad Ibn Sirin, dia satu orang yang banyak ilmu takbir mimpi. Cuma dia tidak menulis kitab khusus tentang takbir mimpi. Ada dakwaan orang, dia kata Ibn Sirin ni tulis buku tafsir ahlam, tafsir mimpi. Tapi dakwaan tu tak benar. Kalau tuan-tuan tengok ada orang jual kan, buku-buku terjemahan ke, tafsir ahlam li Ibn Sirin, tu tak betul. Ibn Sirin tak pernah tulis buku tu. Tidak pernah dia tulis. Tapi dia pernah tak takbir mimpi orang? Dia pernah takbir mimpi orang. Tapi dia tak pernah tulis. Kita boleh tengok dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, banyaklah mimpi-mimpi Nabi ni yang Nabi cuba sampaikan kepada para sahabat. Menarik juga perbahasan itu. Cuma fokus kita sekarang ni ialah doa kedua Nabi Yusuf ni bila mana dia dah dapat tampuk perbendaharaan negara. Okey. Kemudian ujung tu dia minta tawaffani musliman, kekalkanlah aku sebagai satu orang yang menyerah diri. Maknanya jadikanlah aku ni hidup sampai akhir hayat nanti sebagai satu orang yang menyerah diri. Wa alhiqni bis salihin, dan satukan aku dengan orang-orang yang saleh. Kita tengok Al-Hafiz Ibn Katsir dia kata apa. Al-Hafiz Ibn Katsir rahimahullah tak kala menghuraikan ayat ini, beliau berkata, ini merupakan sebuah doa daripada Nabi Yusuf yang tulus memohon kepada Tuhan baginda setelah lengkap nikmat yang dikurniakan buat baginda, bertemu semula dengan bapa dan adik-beradik baginda, dan nikmat-nikmat lain seperti kenabian dan kekuasaan. Baginda memohon kepada Allah Azza wa Jalla yang telah menyempurnakan nikmat buat baginda di dunia untuk menyempurnakan juga nikmat di akhirat, iaitu dengan mematikan baginda dalam keadaan muslim berserah diri, dan sebagaimana yang diutarakan oleh Ad-Dhahhak, serta menghimpunkan baginda sebagai seorang yang saleh, iaitu saudara-saudara kenabian dan kerasulan. Ini yang disebut dalam tafsir Al-Quranil Azim oleh Ibn Katsir. Maknanya dalam doa Nabi Yusuf ni, bila mana dia dah dapat perbendaharaan negara dah pegang, dia dah dapat jumpa adik-beradik dia, satu benda yang menggembirakan hati dia, jadi dia minta kegembiraan yang sama ini dikekalkan sampai ke akhirat nanti. Sebab takut-takut hidup di dunia ni ceria, hidup di akhirat nanti tak ceria, ataupun hidup akhirat nanti bahaya yang bakal datang menimpa. Lalu dia minta pada Allah Ta'ala supaya tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin, dan jadikanlah aku ni ikut seperti mana orang-orang saleh. Bahkan kau tengok doa-doa yang diucapkan ataupun perkataan-perkataan yang diucapkan oleh Nabi Yusuf ni diikuti dan diteladani oleh Nabi Muhammad. Sebab tu kalau kita tengok dalam
dalam sirah Nabi Muhammad, bila mana pembukaan kota Mekah, Nabi SAW menerima keampunan dalam jumlah yang ramai daripada kalangan musyrikin Mekah. Okay. Bila mana Nabi SAW dia terima keampunan tu, okay, apa Nabi buat ataupun apa Nabi sebut? Okay. Nabi kata, sa'aqulu lakum kama qala akhi Yusuf. Aku akan kata pada kamu semua ni yang duduk depan Nabi ni, yang sudah duduk dalam Masjidil Haram, yang duduk dalam rumah Abu Sufyan, yang duduk dalam rumah dia orang dah takut dengan Nabi ni. Nabi kata, sa'aqulu lakum kama qala akhi Yusuf. Aku akan kata pada kamu seperti mana yang telah diucapkan oleh saudaraku Yusuf, la tasriba alaikumul yaum. Aku tak akan ambil apa-apa tindakan pada kamu. Ini kata-kata Nabi Yusuf. Nabi Yusuf, waktu adik-beradik dia datang ngadap dia, ayah dia duduk teringat ni, manusia, sebagai satu orang manusia, bisikan syaitan akan datang. Ni adik-beradik kamu yang duk khianat kamu ni, punya teruk konspirasi, letak kamu dalam perigi buta, ambil baju kamu, lepas tu lomor dengan darah binatang, darah kambing, lalu kata kena makan serigala. Sekarang ni bayang kamu dah kaya, kamu dah duduk di kedudukan tinggi, dia datang nak menghadap minta tolong macam-macam. Okey. Waktu tu Nabi Yusuf berperang dengan perasaan dia sebut satu perkataan yang besar, la tasriba alaikumul yaum. Dia bukan sebut aku maafkan kamu. La tasrib. Tasrib dalam bahasa Arab maksudnya aku akan lupakan macam benda tu tak pernah berlaku dulu. Benda yang sama diucapkan oleh Nabi Muhammad bila mana datang umat-umat dia yang dulu pernah lawan dia, pernah kata dia tukang sihir, pernah kata dia gila, pernah kata dia macam-macam. Dan Nabi telah mengikuti kata-kata Nabi Yusuf alaihissalam. Walaupun surah Yusuf ni dia turun waktu dakwah Nabi masih lagi belum habis di Mekah. Kita dah sebut sebelum ni, dia masih lagi fasa kedua ataupun fasa ketiga dakwah Nabi. Maknanya sekitar tahun ke-5, ke-6 sampai tahun yang ke-13 dakwah Nabi di Mekah. Bukan surah ni turun di Madinah. Dan dia turun sekaligus 111 ayat sebab dia nak komplitkan semua cerita Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi ini ialah benda yang kita boleh tengok. Kisah Nabi Yusuf ni ialah kisah yang sangat banyak untuk diambil pengajaran. Sebab tu kalau kita tengok dalam surah Yusuf ni, kalau kita baca surah Yusuf, ayat terakhir surah Yusuf iaitu ayat 111, Tuhan kata, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sesungguhnya pada kisah mereka ini, kisah Nabi Yusuf ini, ibrah, satu pengajaran manfaat liulil albab, untuk ulul albab. Perkataan ibrah ni ialah satu manfaat, satu kata apa, benda yang baik yang kita ambil daripada cerita tu, dan dia boleh mengalirkan air mata. Ibrah ni maksudnya satu benda yang kita dengar, dia beri kesan direct ke dalam emosi satu orang tu. Cuma Tuhan ikat yang terkesan dengan cerita ni siapa? Ulil albab sahaja, orang yang mempunyai hati yang sehat. Saya suka terjemahan tu, berbanding ulul albab ni ialah orang yang mempunyai akal. Tapi akal yang macam mana? Akal yang sihat. Sebab ada orang dia ada akal, tapi akal dia tak sihat. Sebab tu tuan-tuan tengok, ada orang pakar akademik, ada orang duduk pada kedudukan yang hebat dari segi akademiknya, tapi bila mana dia bercakap agama, merapu dia bercakap agama. Tuan-tuan tengok satu dua hari ni ada satu orang perempuan, dia mengaku diri dia sebagai Quranis. Quranis ni anti hadis lah. Tu nama elok sikit. Anti hadis ni mungkin orang nampak anti, sebab ada perkataan anti kat depan. Okay. Tapi dia kata dia Quranis. Dia tak pakai tudung lah. Okay. Sebelum pada tu dia punya kata apa, profession dia ni, dia hanya bercakap, beri motivasi kat orang. Okay. Bila mana ada Q&A, question and answer tu, dia pun orang tanya soalan tentang bab macam mana hidup nak berpegang dengan Quran. Manusia, orang ni, kalau kita tengok masalah zaman sekarang ni, dia tanya pada orang yang luarannya tidak ada kelayakan pun, tapi tanya juga macam mana nak hidup berpayung dengan Quran. Kawan tu tudung pun tak pakai. Kita bukan nak kata tak pakai tudung tu lambang pada orang jahat, tapi itu ialah manifestasi keimanan orang. Kita dah bahas di sini kelas kita Al-Hakkari dalam akidah Imam Syafi'i. Antara prasyarat iman satu orang tu ialah dia terima dan dia beramal. Kalau dia kata saya beriman, saya tak sembahyang, saya tak pakai tudung, tapi saya beriman, itu murjiah punya. Itu bukan daripada Ahlus Sunnah.
Dan saya dah sebut banyak kali sini, Murji'ah ini dia tetap akan wujud sampai bila-bila pun. Cuma dia tukar nama macam-macam. Dan dia akan pecah pada banyak golongan. Dia ada liberal, dia ada feminism, dia ada modernism, dia ada macam-macam. Bahkan dalam fail Jakim pun, bila mana kita cek balik, dia akan pergi kepada kecenderungan fahaman Murji'ah. Cuma zaman dulu nama Murji'ah, sekarang tak nama Murji'ah. Sekarang macam-macam. Sekarang Quranis pun duduk dalam Murji'ah. Modernism pun duduk dalam Murji'ah. Okay. Jadi dia kata, datangkan pada saya satu ayat yang Tuhan sebut suruh tutup rambut. Bukan Tuhan suruh pakai hijab, suruh tutup rambut. Maknanya rambut tu kena tutup. Tak ada, dia kata. Yang ada pakailah hijab dan tutuplah sampai ke dada. Mungkin dia faham ayat hijab tu ialah tutup daripada fikir benda-benda yang tak elok. Dia boleh faham macam tu. Quran tu. Sebab tu Quran dia tak boleh faham dengan pola otak kita sendiri, tak boleh. Sebab tu Nabi sebut man fassaral Qur'ana bi ra'yihi. Siapa yang tafsir Quran dengan pandangan dia telah siap tempat duduk dalam neraka. Sama macam orang yang baca hadis palsu pun sama juga. Okey. Jadi inilah satu fitnah yang agak bahaya. Sebab tu Tuhan kata pada penutup surah Yusuf ni, cerita ni ada ibrah bagi ulul albab. Ulul albab ni orang yang ada akal yang sihat, yang mana dengan akal sihat tu dia guna untuk faham Quran dengan baik. Itu sahaja. Sebab tu dalam Quran kalau kita tengok, banyak ayat Tuhan sebut liqaumin yaqilun. Quran ni akan bermanfaat bagi kaum yang berakal. Itu bahasa kampung kita lah, kita terjemah. Yang berakal ni maknanya yang guna akalnya ke arah yang betul. Bukan dia guna akal dia ke arah benda yang tak betul. Keinginan nafsu memang malas dah pakai tudung. Jumpalah takwil itu, pegang takwil tu. Dia memang tak nak pakai dah. Memang tak nak jaga dah aurat. Duk cari kaji Quran 6230 ayat, tak jumpa satu pun suruh tutup rambut, suruh tutup badan. Yang hanya datang ialah ayat-ayat yang dia rasa sebagai bentuk perlambangan. Hijab. Hijab ni macam-macam boleh terjemah. Tak semestinya tudung. Hijab ni makna katanya jangan fikir pun masuk di hijab. Dia faham macam tu. Dia tafsir Quran dengan selera dia. Lalu dia kata sebenarnya Quran ni cukup kita faham terjemahan. Tak padan tu kan. Sebab banyak ayat dalam Al-Quran Tuhan sebut inna Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Quran ini telah diturun dalam bahasa Arab supaya kamu berakal dengan ayat itu. Sebab apa dia mention bahasa Arab itu? Sebab memang nak faham Quran perlukan penguasaan bahasa Arab. Macam-macam mana pun. Kita taklah kata satu orang tu tak boleh ambil manfaat kalau dia tak fasih betul bahasa Arab. Cuma berusahalah diri untuk pandai. Sikit pun jadilah. Supaya kita tak pegang Quran ikut suka hati kita. Sebab syaitan dia nak menyesatkan manusia. Dia tak suruh kita terlibat dalam berhala secara besar-besaran, terlibat dalam ajaran agama lain yang hebat, dia punya ritual yang pelik-pelik. Cukup dengan kita faham Quran dengan kepala kita. Dan saya rasa masalah ini bila mana berlaku pada satu orang, dia lebih teruk daripada orang yang tak semayang kerana malas. Kalau dia tak semayang kerana dia malas, dia tak pakai tudung kerana dia memang tak nak pakai tudung, tapi kalau kita tanya, pakai tudung tu tutup aurat tu wajib tak? Wajib. Salat tu wajib? Wajib. Cuma dia tak nak pakai. Itu okey lagi. Teruk juga. Cuma nak katanya itu okey lagi. Dia tidak mengingkari kewajipan. Yang ni dia tak nak pakai dan dia cuba argue dan dia cuba pertikai kewajipan itu. Dia kata benda ni tak valid. Okay. Ini sangat bahaya. Cuma saya nak katanya, dengan ayat Quran yang sama dia tergelincir. Dia tak tergelincir dengan ayat-ayat daripada kitab lain. Dia pakai ayat Quran yang sama. Sebab itulah Quran dia ikat. Setiap kali nak faham Quran, dia akan sebut ulul albab. Ulul albab, ulul albab. Berkali-kali dan banyak tempat dalam Al-Quran. Cerita Nabi Yusuf ni pun nak kena faham bagi elok ialah dengan ulul albab. Dan ulul albab ni dia ada proses dia lah. Baca, faham, hayati, tadabbur. Sebab tu kalau kita tengok para sahabat, mereka mengambil masa yang lama untuk menghayati. Bukanlah para sahabat ni tak reti bahasa Arab. Dia orang Arab dah pun. Dan bahasa Arab dia orang lagi bagus daripada orang Arab zaman sekarang. Maknanya dia orang reti benda tu. Cuma mengambil masa untuk menghayati. Sebab orang yang menghayati, dia tak akan lupa ayat Quran tu sampai bila-bila. Sebab ayat tu sudah menjadi darah dagingnya. Itulah yang disebut oleh Nabi Yusuf dalam ayat 101 ni. Tawaffani musliman. Jadikanlah aku ni sampai ke akhir hayat aku ni satu orang yang menyerah diri, tunduk, tak pernah rasa macam
ayat Quran ni rasa-rasa boleh kecoh kot belah ni kot. Tak. Dia satu orang yang menyerah diri. Quran kata macam ni, ikutlah macam tu. Hormati golongan yang paling awal ikut Quran, iaitu Nabi dan para sahabat. Mereka sangat-sangat kejap dalam mengikuti Quran. Itu generasi terbaik yang ikut Quran. Tidak ada generasi yang lepas pada tu ikut Quran lebih baik pada para sahabat. Okay. Wa alhiqni bis salihin. Unsur yang kedua, minta pada Tuhan nak bagi kita ni konsisten ikut kebenaran, berkawan dengan orang-orang yang saleh. Sebab kalau kita berkawan sekali je dengan orang yang tak saleh, dengan orang yang ada pemikiran pelik-pelik, kita terkena sikit saja daripada dia, kita akan jadi was-was, kita akan datang keraguan yang berbagai-bagai. Sebab tu banyak hadis Nabi berikan kepada kita panduan. Pilihlah kawan, tempat ataupun teman yang selalu kamu duduk sekali. Sebab ia sangat bahaya. Dia akan mencorak kebiasaan dan juga akan mencorak rutin pemikiran kita tu. Kita akan fikir lagi. Kalau berkawan dengan orang yang suka argue isi Quran, walaupun kita asalnya bukan orang yang argue isi Quran, lama-lama kita terkena sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Jadi doa Nabi Yusuf inilah doa yang baik. Bila mana kita dah duduk, kita dah lahir Muslim, lahir dah dalam keadaan Muslim, kita orang Melayu ni majoriti Muslim, kita dapat nikmat. Kalau susah, kita pun taklah susah macam orang lain sangat. Banyak benda yang Allah Ta'ala mudahkan laluan kita. Jadi doa ini lagi besar dan lagi utama untuk kita amalkan. Cuma nak katanya ialah, tengok pada hujung ayat 101 tu, tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Wafatkanlah aku dalam keadaan menyerah diri, dan jadikanlah aku ni sentiasa duduk dengan orang saleh. Ini ialah dua unsur minta pada Tuhan. Hati ni tak gelong, persekitaran elok. Itu dua benda yang akan menjaga satu orang tu untuk dia stay di atas kebenaran sampailah dia wafat. Jadi saya rasa kita berpada situ ialah kot untuk kali ini. Dan insya-Allah kita akan masuk doa Nabi Ayub pada perbahasan yang akan datang. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.